Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang saya hormati saudara-saudari pengacara majlis, Yang Berusaha Tuan Haji Rosli Ismail, Timbalan Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Kedah, Yang Berusaha Puan Rosnah binti Saad, Ketua Penyuluh Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah, selaku pengurusi perhimpunan bulan Januari 2012 ini, berusaha rakan-rakan ketua sektor, Ketua Pelajaran Daerah Kuala Mudayan, ketua-ketua penolong pengarah, rakan-rakan pengetua, guru-guru besar, tuan-tuan, puan-puan, pegawai tangan Jabatan Pelajaran Negeri Kedah, terusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama manjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, kerana dengan limpah dan kurnianya maka pada pagi ini kita dapat berada bersama-sama dalam majlis perhimpunan bulan Januari, perhimpunan pertama bagi tahun 2012 ini. Nampaknya kita sambut tahun 2012 pagi ini dengan suasana yang sejuk, mendung, hujan, tetapi berkat daripada apa yang Ustaz bagi tazkirah pagi tadi, saya ingat kita semua tak mendung, sejuk ya. Jadi kita mulakan tahun 2012 ini dengan penuh semangat untuk kita menetapkan satu azam bagi sepanjang tahun 2012 ini. Pada kesempatan pagi ini, saya juga bagi pihak Jabatan Pelajaran Negeri Kedah, bagi pihak Kementerian Pelajaran Kerajaan Malaysia khususnya, ingin merakamkan tinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas khidmat bakti tuan-tuan dan puan-puan yang telah dan juga yang akan bersara wajib pada kali ini. Sebahagiannya tadi saya sempat tanya, ada yang bersara, kebanyakannya yang memilih umur 58 tahun, ada yang 57 tahun. Mereka pun dah tak memilih skim bau, kerana rata-rata telah menyatakan bahawa sudah cukup lama berkhidmat untuk negara. Saya ucap terima kasih penghargaan kerana perkhidmatan tuan-tuan dan puan-puan yang sekian lama saya yakin telah memberikan khidmat bakti yang terbaik untuk negara kita khususnya, dan juga dalam bidang pendidikan, dan juga dalam usaha kita nak meningkatkan prestasi pendidikan di negeri Kedah dan juga di sekolah masing-masing. Penghargaan jasa tuan-tuan dan puan-puan yang begitu besar ini tidak dapat kita balas dengan hanya satu dua cenderamata, jamuan dan sebagainya, tetapi insya-Allah segala kerja baik tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah akan dibalas nanti. Kita doakan supaya tuan-tuan dan puan-puan yang memilih untuk bersara akan sentiasa diberikan kesihatan yang baik, sentiasa berbahagia di samping keluarga, kerana barangkali masa kita bekerja, masa kita begitu banyak tak dapat bersama. Kepada pegawai-pegawai yang bertukar masuk ataupun yang bertukar keluar, saya ucapkan selamat maju jaya di tempat bau, dan juga yang bertukar masuk ingin mengucapkan selamat datang kepada ke Jabatan Pelajaran Negeri Kedah. Semoga tuan-tuan dan puan-puan akan dapat menghayati budaya kerja jabatan ini dengan begitu cepat, untuk pastikan bahawa kita dapat memberikan sumbangan yang terbaik, yang cemerlang, demi untuk kita tingkatkan imej Jabatan Pelajaran Negeri Kedah ini. Kepada penerima-penerima anugerah, khususnya pencapaian dalam bidang UPSR, saya ingin ucapkan tahniah kerana pada tahun ini
dalam peperiksaan UPSR juga kita telah pun menampakkan kejayaan-kejayaan. Dan saya amat yakin bahawa kalau kita terus-terusan berusaha meningkatkan keupayaan kita, meneroka bidang-bidang yang baru, mencari pendekatan dengan menggunakan kaedah yang sentiasa disebut-sebut inovasi, kreativiti dan sebagainya, tentulah kita akan dapat menjulang nama sekolah kita. Dan dalam masa yang sama, bukan sahaja menjulang nama sekolah, tapi juga kita dapat meningkatkan imej daerah, imej negeri di peringkat kebangsaan. Saya berharap tuan-tuan yang berada dalam dewan ini, khususnya kepada guru-guru besar ataupun juga yang berada di luar sana, akan terus berusaha untuk kita tingkatkan keupayaan kita pada masa yang akan datang. Saya juga ingin ucapkan tahniah kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang telah berusaha begitu gigih, bersungguh-sungguh untuk sepanjang tahun 2011. Seperti mana saya sebutkan sebentar tadi, kejayaan telah mula kita nikmati dalam peperiksaan UPSR dan juga dalam peperiksaan PMR. Tempoh hari pun juga telah menunjukkan banyak peningkatan. Jadi ini telah memperlihatkan kepada kita bahawa kalau kita usaha, bekerja keras, kita komit, jujur dalam kita melaksanakan tugas, insya-Allah usaha-usaha ini akan terus meningkat pada masa-masa yang akan datang. Dan yang lebih penting ialah kita dapat tingkatkan nama baik jabatan kita pada mata kaca di peringkat kebangsaan. Tahun 2012 kita telah pun gariskan satu arah tuju yang pada saya jelas untuk tuan-tuan dan puan-puan, dan kita memerlukan kepimpinan yang berkesan, dapat menyatukan hati, tenaga, fikiran semua warga, tak kira yang berada di jabatan ataupun juga yang berada di sekolah ataupun juga di tempat-tempat lain, di BTPN, PKG dan sebagainya. Kerana ini adalah merupakan hala tuju yang kita gariskan untuk kita menjayakan agenda kita, agenda pendidikan untuk tahun 2012. Kita tidak boleh elak, kita tidak boleh lari daripada tanggungjawab ini, kerana semua ini adalah terpikul di atas bau kita semua untuk meletakkan kecemerlangan pendidikan di negeri Kedah ini pada satu tahap yang lebih baik daripada tahun 2011. Tuan-tuan pun sedia maklum, saya dah selalu sebutkan bahawa dalam kepimpinan, dalam era transformasi, semua kejayaan-kejayaan, semua kerja buat kita diukur melalui KPI, apa yang kita telah capai pada tahun 2011. Jadi bila penilaian akan dibuat untuk prestasi tahun 2011, saya ingatkan kepada semua rakan-rakan, sama ada yang berada di atas pentas, ada di bawah pentas, yang ada di depan pentas, termasuklah pengetua, guru besar dan sebagainya. Konsultansi itu, penasihat tadi disebut konsultan, dalam kita nak menilai ni mesti ada perbincangan, mesti ada perbincangan. Ini pendekatan baru, mesti ada perbincangan untuk kita melihat apakah pencapaian-pencapaian, apa yang tak capai. Sebab dia tak boleh buat ikut main apa ni, ingat ini yang terbaru ni dia dah telah capai kejayaan. Pada kadang-kadang ada orang yang capai kejayaan masa pertengahan tahun, masa awal tahun dia dah lupa lah. Yang ingat yang kemudian-kemudian dia pun buah markah tinggi, sebab tidak ada konsultansi itu. Jadi kalau kita ada perbincangan, maknanya penilaian akan menjadi lebih tepat. Saya sendiri pun kena berjumpa dengan KPPM 9 bulan ni, seorang-seorang, untuk dia nak lihat apa yang telah capai, apa yang tidak capai dan sebagainya, dan baru diletak markah. Jadi saya pun harap
antara saya dengan tuan-tuan dan puan-puan, antara tuan-tuan dan puan-puan dengan pegawai-pegawai tuan-tuan dan puan-puan pun akan laksanakan pendekatan yang sama. Saya ingatkan ini kerana ada dah SMS yang saya terima, penilaian-penilaian dibuat tidak mengambil kira pendekatan yang sedemikian rupa. Sedangkan kita sudah pun berubah. Apatah lagi dalam kita nak menilai, dengan dalam kita nak menilai untuk nak menentukan apa kaedah pendekatan dalam ataupun penilaian dalam skim yang baru ini, mungkin berkehendakkan kita supaya lebih responsif, lebih membuat penilaian yang lebih tepat, yang lebih memberi kepuasan kepada kedua-dua belah pihak. So saya yakin bahawa segala pencapaian yang kita telah capai sepanjang tahun 2011 adalah merupakan hasil daripada kerja keras tuan-tuan dan puan-puan. Termasuklah juga dalam bidang co-curriculum. Saya suka ambil kesempatan juga untuk ucap tahniah kepada semua pegawai-pegawai yang terlibat dalam bidang co-curriculum, bidang sukan, co-curriculum akademik dan sebagainya, kerana kejayaan-kejayaan yang kita telah capai di peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Amat membanggakan, pada tahun ini kita telah mencapai 20 kejayaan di peringkat antarabangsa untuk tahun 2011. Tadi juga telah pun diberi anugerah SSQS, 20 buah sekolah telah mencapai 5 bintang. Juga berlaku peningkatan kalau kita bandingkan dengan tahun sebelum. Tahniah kepada sekolah-sekolah tersebut kerana tuan-tuan telah menggambarkan, memberi gambaran ada peningkatan dari segi amalan budaya ICT dalam pembestarian sekolah, di peringkat sekolah. Tapi saya ingat tidak cukup dengan 20 buah sekolah itu. Kita tahun 2012 kita sasarkan lebih banyak sekolah untuk capai SSQS. Kerana ini akan memberi gambaran kepada kita tentang amalan budaya ICT di peringkat sekolah. Dan saya yakin bahawa dengan pencapaian 20 buah sekolah ini akan menjadi pemangkin untuk kita membimbing sekolah-sekolah yang lain. Akan menjadi showcase kepada sekolah-sekolah yang berhampiran, yang berdekatan, bagi sekolah tersebut melihat bagaimana pelaksanaan budaya ICT dalam pengajaran. Jadi ini pendekatan-pendekatan yang kita mesti gunakan dalam abad yang ke-21. Kita tidak lagi boleh lari, ataupun kita tidak boleh lagi undur ke belakang. Orang makin pergi ke depan dengan budaya teknologi yang makin canggih sekarang ni. Yang di rata-rata anak muda kita sekarang pun di rata-rata tempat buka dia punya iPad lah apa semua, tengok bawa boleh dapat maklumat di hujung jari. Tak payah duduk di dalam kelas, duduk di kopi house ke, di kopi tiam ke mana ke, tempat-tempat orang suka lepak semua ada. Jadi ini budaya bahawa guru-guru kita telah begitu kehadapan dalam bidang ini. Tetapi kebimbangan kita ialah ianya tidak menjadi amalan di peringkat sekolah. So sekarang ini kita sudah pun berada di landasan yang betul. Cuma seperti mana saya selalu sebutkan, kita tidak boleh leka. Kita tidak boleh leka dengan kejayaan-kejayaan yang kita telah capai. Kita tidaklah selama-lamanya boleh mencanang rekod-rekod lama yang kita telah capai. Tetapi kita perlu tingkatkan usaha untuk kita mencapai, untuk kita mengekalkan. Malah bukan sekadar mengekalkan, tetapi mesti meningkatkan. Mesti meningkatkan pencapaian-pencapaian yang kita telah capai.
Tadi kalau saya sebutkan kita telah capai 20 pencapaian di peringkat antarabangsa. Kita bukan tekat nak kekalkan 20, tapi 2012 ni kita nak cari jalan macam mana kita nak tingkatkan. Kalau tak boleh 30 pun kurang-kurang 25. Jadi kena cari pertandingan-pertandingan yang kita boleh maju, dan kita kena guna blue ocean strategy. Cari pertandingan-pertandingan yang orang tak berapa nak gemar, orang tak berapa nak suka, kita ambil bahagian, yang itu kita boleh jadi johan. Tetapi saya juga nak ambil kesempatan ucap tahniah dalam majlis ini pasukan PSK PPK Negeri Kedah baru-baru ini. Ketua kontingen pun ada bersama kita, PPD Kuala Muda Yan, orang yang bekerja kuat, bersama-sama dengan pengurus pasukan dan sebagainya. Dulu kita tempat ke 7, dulu tempat ke 6, tahun 2010 tempat ke 6. Sekarang kita sudah boleh melonjak tempat ke 4. Jadi maksudnya ada peningkatan. Tetapi yang pentingnya, ini yang penting ni, yang penting ni, tadi saya sebut blue ocean strategi ni, kita gunakan pendekatan benda orang tak apa nak suka tu, kita tingkatkan itu. Rupanya negeri lain pun dia blue ocean lebih awal pada kita. Ada cari cikgu, ada game-game memanah contohnya. Memanah ni cikgu tak apa suka manah. Zaman Nabi dulu ustaz kan, dia memanah ni salah satu kemahiran lah kan. Jadi Negeri Johor ni dia latih cikgu dia memanah. Jadi dia bila buat pertandingan memanah dia johan lah. Sebab orang lain tak apa nak suka mana. Kita duk puluh bola sepak. Bola sepak ni semua game yang orang nak, game yang paling popular lah. Kalau orang nak tanya apa bola sepak dapat apa, ini yang paling hebat. Tapi kita ni kebetulan kita kita ada pasukan yang kuat. Kita pun guna juga bukan blue ocean saja, kita guna oksigen. Pam oksigen bagi lebih sikit. Jadi bola sepak kita bola sepak senior kita jadi johan. Tandingan akhir ni susah dan lawan dengan Negeri Selangor. Kira johan. Bola sepak veteran pun, yang umur 40 ke atas ni pun kita dapat naik johan. Jadi kira okey lah, 2 pertandingan boleh masuk final, tapi kita pun buat perkiraan macam boleh dapat nombor 3, nombor 2 lah. Tapi dia tak mahu nak menjadi yang Terengganu dia oksigen lagi kuat kot, dia neri minyak banyak. Jadi kita betul lawan. Tahniahlah kepada pasukan PSK PK keseluruhannya. Jadi ini petanda-petanda bahawa kalau kita ada perancangan, kita ada alat tuju yang jelas, kita ada usaha yang bersungguh-sungguh, pasti kita boleh berjaya. Jadi sebab itu pada tahun 2012 segala perancangan kita telah dokumenkan dalam satu dokumen rasmi kita, iaitu Plan Tindakan Strategik 2012. Maknanya tiap-tiap orang daripada kita, peringkat pegawai sampailah ke peringkat tuan-tuan dan puan, kita mesti menghayati plan strategik untuk tahun 2012. Itulah segala hala tuju kita, segala perancangan kita, segala apa yang kita nak buat itu terkandung dalam plan strategik ni. Kalau kita keluar terpesong daripada plan strategik ini, mungkin kita tidak boleh dapat sampai kepada destinasi yang kita nak capai. Kita tahu bahawa pada masa kini kualiti pendidikan, tahap pendidikan di setiap negeri semakin bertambah dari semasa ke semasa. Kita tak boleh tengok kita saja meningkat, negeri lain pun meningkat seperti mana kita juga. Dia macam dalam satu race, dalam satu perlumbaan. So, siapa yang mempunyai kelebihan, siapa yang mempunyai
kekuatan yang lebih. Kalau kita ambil iktibar daripada bola sepak tadi, maknanya kalau kita buat perancangan rapi, latihan cukup, perancangan cukup, kita pun pandai jaga masa, kawal, atur strategi betul dan sebagainya, kita boleh mencapai kejayaan. Itu dalam perkara yang hal-hal yang begini pun maknanya memerlukan perkara yang sama. Jadi kita kalau kita kita sudah pun mempunyai momentum dia yang kita ada ni, maknanya dia punya rentak dia tu sudah ada. So, kalau kita dapat teruskan, insya-Allah kita tak akan tinggal ke belakang. Barangkali speed kita, saya selalu sebut speed kita kena laju sikit. Sebab kita, kalau kita ada kuasa 150cc, kita janganlah bergerak macam motosikal 50cc. Jadi speed tu kena laju. Takut yang saya ingatkan speed ni, takut kita tertinggal jauh ke belakang. Tuan-tuan tengoklah dalam perlombaan basikal misalnya, waktu lepas tu semua sama-sama. Tapi selepas satu masa kita berkayuh, akhirnya dia dah mula. Mana yang bertenaga, yang mahir, yang mempunyai stamina yang cukup, dia akan jauh ke hadapan. Yang kurang bertenaga, yang tak cukup latihan, barangkali lutut pun tak cukup kuat, dia akan tinggal ke belakang. Dan makin jauh, akhirnya dia pun dah tak boleh. Bila dekat-dekat nak sampai garis penamat, dia pun tak boleh nak pecut untuk nak capai masa yang ditetapkan. Jadi kita pun macam itu. Momentum kita dah ada. Kita pun walaupun kita agak sedikit tertinggal, tapi taklah tertinggal jauh sangat. Kelompok-kelompok yang tertinggal 5-6 negeri pun ada. Jadi kita pun jangan lama-lama duduk dalam kelompok tertinggal ni. Kalau boleh kita nak perlahan-lahan keluar daripada kelompok yang tinggal ke belakang ni, untuk kita bergerak ke hadapan. So, maknanya kita kena perbaiki segala kelemahan-kelemahan yang kita rasa selama ini melalui pelaksanaan program kita TBT sepanjang tahun 2011. Bila kita perbaiki, kita perbetulkan. Jadi dalam tahun 2012 ini kita mulakan dengan perkara-perkara yang baru, dengan menganjak sistem kerja kita, kepada satu tahap yang lebih tinggi. Menganjak sistem kerja ni, saya ingat saya ada bercakap panjang dalam perhimpunan sebelum ini. Jadi saya tak naklah ulang perkara itu. Tapi bila kita dah mula tahun baru, seperti mana yang juga disebutkan tadi, kita mestilah memulakan dengan azam yang baru. Saya memulakan azam yang baru ni, saya ingat tadi kita pun dah berikrar panjang. Itulah sebenarnya azam tahun baru kita. Sebab tu perhimpunan kali pertama ni kita suruh semua orang berikrar sekali lagi untuk dia nak memulakan azam baru. Dan saya juga nak mengingatkan 3 perkara yang saya telah sebutkan sebelum ini, untuk kita nak meningkatkan organisasi kita. Pertama, kita kena ada rasa sayang kepada organisasi kita. Di mana tempat kita bekerja, kena ada rasa sayang. Di mana tempat kita bekerja, dengan siapa kita bekerja. Yang kedua, kita mesti ada taat setia. Mesti taat setia kepada institusi kita. Kita sayang kepada sekolah kita. Kita melihat bahawa sekolah kita lah tempat kita menumpahkan rasa taat setia. Sebab itu kalau di Jepun, tiap pagi pelajar-pelajar dia bila pergi sekolah, dia kena tunduk. Sampai depan itu pegang sekolah tu, dia kena tunduk. Kita tak ada budaya macam itu.
Dia kena angkat topi dia kena tunduk. Pasal apa? Pasal dia nak supaya budaya taat setia tu pada sekolah. Bila kita taat setia kepada sekolah kita ni, kita pun tentulah nak buat yang terbaik untuk sekolah kita. Kita taklah memburuk-burukkan. Kita tidak memburuk-burukkan organisasi kita. Kalau ada kelemahan di sana sini dalam organisasi, kita mesti salurkan kepada tempat-tempat yang betul. Jangan kita tulis surat pergi kepada tempat-tempat yang tak betul untuk menyalur, untuk nak menyatakan kelemahan-kelemahan dalam sistem kita. Dan yang ketiga, saya ingatkan juga, satu yang saya sebutkan kepada tuan-tuan, kita mestilah bersedia untuk berkorban. Bersedia untuk berkorban untuk institusi kita. Masa, tenaga, apatah lagi kadang-kadang wang ringgit, kali sekala, untuk kita nak menyatakan penghargaan, pengorbanan kita kepada institusi kita. Jadi tuan-tuan garaplah macam mana pun 3 perkara ini untuk kita nak jadikan azam kita pada tahun baru 2012 ini. Dan saya yakin bahawa perkara-perkara yang saya sebutkan itu semua sudah ada dalam hati nurani tuan-tuan dan puan-puan. Cuma macam mana kita nak garapkan dia, nak menunjukkan sebagai satu kesungguhan azam kita yang terbaik untuk tahun 2012. Dan dalam kita menjalankan tugas ini, kita mestilah juga mempunyai kebijaksanaan. Itu penting. Kebijaksanaan ini penting. Dan kebijaksanaan ini dia tidak boleh kita belajar, dia tak ada dalam buku. Dalam buku pengurusan dia tak ajak macam mana yang kita bentuk kebijaksanaan ni. Kebijaksanaan ni dia datang daripada pendekatan cara kita, budaya kita, melalui amalan-amalan kita. Malah mungkin juga sebahagian datang daripada didikan-didikan kita, pengalaman-pengalaman lampau semasa kita bekerja. Ada orang dulu pernah bekerja dalam keadaan yang begitu sukar dan sebagainya. Jadi kalau ada kesukaran, dia tahu macam mana nak meleraikan perkara-perkara ini, macam mana nak mengatasi masalah-masalah yang berbangkit. Saya juga ingatkan supaya kita bekerja dengan penuh semangat profesional. Kerana ini penting untuk menentukan bahawa kita tak pernah jemu-jemu untuk bekerja, tak pernah jemu-jemu untuk kita berusaha dari sehari ke sehari dengan memakai yang selalu disebut kita kena bekerja hari ini, esok lebih baik daripada hari ini, hari-hari berikut lebih baik pada hari-hari sebelumnya. So kalau kita mengambil pendekatan-pendekatan yang sedemikian rupa, saya fikir bahawa akhirnya kita boleh mencapai kejayaan. Kita pun tak tahu lagi dalam tahun 2012 dan juga tahun-tahun mendatang cabarannya macam mana. Tetapi dari segi gambaran-gambaran, dari segi bacaan-bacaan, nampaknya tahun 2012 dan tahun-tahun mendatang ni cabarannya begitu hebat. Bukan sahaja dalam bidang ekonomi, malah dalam bidang-bidang yang lain, termasuklah juga dalam bidang yang kita ceburi sekarang, dalam bidang pendidikan. Antaranya bagaimana kita nak transform agenda pendidikan, khususnya di negeri Kedah ni, kepada bentuk kecemerlangan yang berterusan. Kita tak mahu dia pun jadi naik turun. Tahun ni kita meningkat, tahun depan menurun, kan? Kalau kita nak dia sentiasa meningkat. So kita nak kena fikirkan bagaimana kita nak transform cara kita bekerja ke arah kecemerlangan yang berterusan. Dia tak cukup hanya dengan iltizam saja. Dia tak cukup dengan hanya semangat saja. Dia tak cukup hanya dengan cita-cita saja. Tapi mesti lebih daripada itu. Inilah cabaran-cabaran yang menanti yang kita terpaksa tanggung, yang kita terpaksa galas sebagai satu amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Perubahan mesti bermula. Kalau tak bermula sejak lama dulu,
mestilah bermula dalam tahun 2012 ini dengan kita membetulkan mindset kita, membetulkan mindset kita, minda kita, iaitu cita-cita ke arah kecemerlangan individu dan juga kecemerlangan pasukan. Keazaman ini saya nak kongsi bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya ianya dapat kita jelmakan sebagai satu azam yang sepadu, satu azam sebagai satu pasukan, seperti mana yang kita telah lafazkan tadi, untuk kita memberikan komitmen bagi menjayakan agenda ini. Jadi saya pada pagi ini tidaklah berhasrat nak bercakap begitu panjang, tapi lepas-lepas ini saya nak peringatkan tuan-tuan dan puan, siapa ada kesempatan sebelum datang perhimpunan bulanan ni, makan siap-siap, bagi kenyang-kenyang. Sebab ada orang tu pun kata pengarah cakap lama sangat, kami lapar nasi ni, tambah-tambah hujan-hujan ni, dia kata semua ramai orang pun lapar nasi. Jadi kita pun jangan panjang-panjang. Cuma tahun 2012 ini saya ingatkan, saya nak simpulkan bahawa bagaimana kita nak garapkan segala pendekatan-pendekatan, segala kebaikan-kebaikan, pengalaman-pengalaman kita masa lampau yang telah menunjukkan bahawa kalau kita gunakan ini, inilah kejayaan-kejayaan kita capai. So macam mana kita nak himpunkan pengalaman-pengalaman untuk sepadu sebagai kerja kita sebagai satu pasukan. Kita nak tidak lain dan tidak bukan, cita-cita kita, hasrat kita ialah untuk menjayakan agenda pendidikan di negeri Kedah ini. Kita nak negeri Kedah ini mesti maju lebih jauh daripada apa yang kita ada sekarang, untuk kita bersama-sama dengan negeri-negeri lain. Apatah lagi dalam usaha kita nak bukan sahaja menjayakan agenda transformasi, tetapi juga kita akan sampai kepada tahap di mana kita laung-laungkan kita akan mencapai negara maju pada tahun 2020. Apa akan jadi pada tahun 2020 kalau kita tidak boleh bangunkan minda anak-anak kita, minda rakan-rakan kita sekarang, bermula daripada sekarang ini untuk kita mencapai jaya itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah sahaja hasrat, cita-cita, azam kita untuk tahun 2012. Jadi saya dapat gambarkan tentang kejayaan-kejayaan yang kita akan dapat nikmati pada masa-masa akan datang kalau kita dapat bekerja sebagai satu pasukan, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada BTPN kerana menguruskan perhimpunan pada bulan ini. Pada semua rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, kita pilihlah yang terbaik untuk diri kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita, untuk sekolah kita dan untuk negara kita. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.